mengurus masalah manusia mengikut ketentuan syarak. Jadi kalau ketepikan syarak ini sudah lain jadinya. Tetapi saya tidak juga mengatakan bahwa mesti buat terus, kerana keadaan ataupun suasana atau komposisi di tiap-tiap negeri itu berbeda. Ya. Di Kelantan yang lebih 90% Muslim, saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan mereka sudah tubuhkan satu jawatan kuasa yang saya fikir sudah sampai ke tahap jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji bagaimana hukum itu boleh dilaksanakan. Ya. Baik. Berbalik pada perlembagaan tadi, apa yang boleh, di mana ruang itu? Ya. Yang pertama bagi saya perkara 3 jelas, ya. Meletakkan Islam sebagai sama ada jati diri kita, ideologi kita, ataupun anutan kita sebagai negara. Apabila perlembagaan mengatakan antara lain Islam adalah agama bagi persekutuan, itu sudah cukup jelas. Dan ilmu atau metodologi mentafsir perlembagaan itu mudah. Sekiranya pendekatan atau pentafsiran harfiah atau literal itu tidak mendatangkan kesulitan, itulah tafsiran yang sebenar. Ya. Pada saya itu cukup jelas. Cuma orang yang takut saja yang mentafsirkan yang bukan-bukan. Dia kata tengoklah apa kata Tengku Abdul Rahman, tengok apa kata Rick Commission, apa kata white paper. Jawapan saya mudah, kalau itu hanya perlu kalau benda itu tidak jelas. Kalau benda itu membawa kepada lebih daripada satu makna, baru kita rujuk kepada dokumen-dokumen itu. Macam juga sama di enactment atau akta parlimen. Tafsiran hanya perlu dibuat sekiranya sesuatu section itu membawa makna yang berbagai-bagai, ataupun yang meragukan, ataupun yang tak jelas, barulah kita tengok handset dan sebagainya, atau ke mahkamah. Kalau tidak, tak perlu. Tengok itu saja. Jadi perkara 3 cukup jelas. Artinya, ya, dari segi peruntukan umum mengenai Islam, tidak ada yang menghalang, sebab ada kumpulan, ada parti, ada pihak-pihak yang mengatakan hudud tak boleh dilaksanakan oleh kerana perlembagaan kita sekular. Pada saya perlembagaan kita dengan jelas perkara 3 itu telah desecularize negara kita. Tidak ada. Ya. Jadi tergantung pada sekarang kita nak atau tidak, kita Islam atau tidak. Perlembagaan kita jadi sekular kerana orangnya sekular. Bukan? Orangnya sekular, outlooknya sekular, pemikirannya sekular. Sedangkan sistemnya tidak. Kan? Macam juga orang Islam lah, kita ambil contoh, kan. Dia orang Islam tapi sembahyang 3 kali. Sekali-sekali beli nombor ekor, kan? Sekali-sekali minum toddy. Dia orang seperti ini Islam, tetapi Islamnya tak sempurna. Dia berdosa, bukan? Muslim yang asli, bukan? Berbanding dengan generasi Muslim yang awal dahulu. Jadi sama juga dengan kita. Jadi prasarannya ada, ruangnya ada, tinggal lagi kita tidak buat, dan kita sendiri tidak komited dengan keislaman itu. Kita juga orang Melayu, orang Islam banyak yang rasuah, banyak jadi kroni, banyak jadi itu dan ini. Jadi image Islam yang kita tayangkan itu bukan Islam yang meyakinkan untuk kita melaksanakan hukum itu, ya. Jadi orang bukan Islam, dia pada saya lah, dia bukan tak suka hukum, pada dia kalau orang Islam macam ini, kan, hukum macam ini, apa buktinya, bukan? Jadi mereka tidak yakin itu, mereka tidak nampak. Sudahlah mereka ada cemburu ataupun syakwasangka kepada Islam dan hukum Islam itu, dan pembawanya itu pula ataupun duta produk itu tak bagus, kan? Jadi pada saya, selain daripada hujah ruang perlembagaan yang ada, saya fikir masalah kita ialah kita sendiri yang menghalang itu. Kita menjadi hijab di antara Islam dengan Islam yang sebenar, ya. Kalau itu sudah selesai, saya fikir orang bukan Islam boleh tengok. Yang keduanya dari segi sokongan perlembagaan itu sendiri, ya, kita tengok dalam perkara 12 umpamanya, ya, bagaimana Islam perlembagaan membenarkan biaya ataupun penggunaan cukai wang rakyat untuk tujuan Islam. Dan ini saya rasa satu perkara yang sedikit sebanyak menimbulkan rasa gelisah di kalangan umat Islam. Sebab bukan Islam. Sebab
Mereka lebih ramai membayar cukai. Ya, jadi apabila Islam itu dibantu, ya, disponsor ataupun diberikan dana oleh negara yang datang daripada kebanyakannya orang bukan Islam, sebab mereka kaya, syarikat mereka besar-besar, maka mereka merasa bahawa mereka yang bantu Islam. Macam di Selangor kan, di Selangor sekarang cukup meriah kegiatan agama di masjid dan sebagainya. Saudara Mak Sabu mengatakan ni ustaz-ustaz masuk masjid kerana di APO. Ya kan, kerana kemenangan di Selangor dia lah kemenangannya dibantu oleh orang bukan Islam yang memperkasakan Islam. Ya, jadi sebab itu saya rasa kalau mereka bercakap seperti yang timbul kecoh baru ini kan, soal mereka mengatakan bahawa 153 itu dilihat ataupun interpreted in such a bullying way, ya, seolah membuli orang bukan Islam, kita kena dengar, kena raih, dan bukan mengamuk dan membuat report polis seperti perkasa itu. Kita kena lebih sabar sekarang ini. Orang Islam kena lebih sabar, kena banyak dengar. Oleh kerana mereka sedah hak mereka, tapi selama ini 50 tahun lebih mereka dinafikan hak untuk bercakap, untuk ekspres themselves. Jadi dalam soal perlembagaan itu saya fikir ruangnya ada, ya. Tinggal lagi sekarang ini ataupun selama ini dia tidak dibincangkan dengan serius, ya. Dan kita bincang hal ini sesudah orang bukan Islam menjadi asertif, ya. Sesudah orang bukan Islam kian sedar tentang hak-hak mereka. Jadi memang susah. Kalau kita buat Islam sejak dulu lagi, saya rasa ya paling tidak sekarang ini sudah banyaklah prasarana yang ada sekarang. Ini sekolah agama dinafikan dananya. Sekolah agama dikurangkan di setengah-setengah tempat seperti di UiTM itu, ya. Mata jam ataupun jam kredit itu untuk pengajian Islam dikurangkan. Tapi sekarang ni orang tu setelah pencen VC itu kononnya masuk himpun pula, keliling satu Malaysia, apa ni, konon nak mencegah murtad, tapi masa dia jadi VC apa yang dia buat? Ini hipokrisi yang kita nampak sekarang ini, ya. Mencegah murtad tapi tentang hudud tidak apa. Sibuk murtad, sibuk soal akidah, hudud tak apa, tak payah buat pun tak apa, tentang pun tak apa, condemn pun tak apa. Okey, dia kata hudud PAS, hudud UMNO mana? Kalau dia kata betul di hudud PAS, keluarkan dia punya. Apa salah negeri Johor buat ke? Negeri Sembilan ke? Melaka ke? Bukannya hebat Ketua Menteri tu, buatlah. Kalau kata hudud PAS, buatlah. Hak kamu mana dah? Jadi ini yang berlaku. Sebenarnya masalah mereka tak buat. Itu yang jadi masalah pada saya. Saya kalau boleh lah, kalau mereka boleh keluarkan versi hudud mereka, alhamdulillah, bagus, cantik, tengok banding antara yang di Kelantan dengan di Melaka atau di Johor. Sebab kita dah sebut perlembagaannya boleh dan negeri boleh dihujah untuk melaksanakan, ya. Jadi itu antara perkara yang pada saya memberikan ruang. Dan yang terbaru bagi saya ialah bagaimana kita melihat hudud itu, ya. Pada saya hudud adalah merupakan, kalau kita tengok daripada perkara 3, perkara 12 dan perkara 11 itu sendiri, di mana di situ kebebasan agama diberikan kepada setiap orang dan orang Muslim, saya rasa orang Islam, ya. Islam itu Islam yang sempurna, dan kebebasan agama dalam konteks perlembagaan negara kita ialah bahawa itu dilihat dalam konteks agama dia. Kalau orang itu Hindu, mengikut Hindu lah. Kalau orang Islam, Islam lah. Dalam konteks Islam ini, yang pertamanya konsep kebebasan itu ataupun konsep mengamalkan agama itu sudah ditinggalkan terbuka oleh perlembagaan, maka Islam boleh isi, ditambah dengan 3 tadi. Dan kemudian soal pembagian kuasa di antara negeri dan pusat, membenarkan, ya, negeri bidang kuasa mengenai hukum syarak. Hukum syarak itu apa? Hukum syarak tak dijelaskan oleh perlembagaan. Maka bagi saya dia sepatutnya difahami, diberikan definisi mengikut Islam. Ini sifat perlembagaan. Kalau dia tak kata apa-apa, maknanya kosong boleh masuk di situ. Islam ke apa boleh masuk di situ, ya. Jadi pada saya bukan masalah kalau negeri diberikan laluan. Lantas ada yang bertanya, bagaimana dengan kedudukan bahawa undang-undang jenayah itu bidang kuasa pusat? Jawapan saya mudah.
Di Malaysia ni jenayah ada dua macam. Satu jenayah syariah, satu lagi jenayah sivil atau jenayah konvensional. Sebab itu bagi saya, kes Datuk Seri Anwar ni sepatutnya dibicarakan di Mahkamah Syariah, bukan di Mahkamah Sivil. Sebab Mahkamah akta jenayah syariah di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan dan juga negeri lain juga memasukkan hukum ada kesalahan liwat itu. Mengapa dibawa ke Mahkamah Sivil? Dan apabila kes yang mengenai qazaf itu dibawa ke Mahkamah Syariah, mengapa jadi terbantut? Siapa yang menyekat itu? Dan bagaimana wang zakat itu boleh masuk ke situ? Asnaf yang mana dia itu? Saya dimaklumkan orang sini kan. Jadi ada hujah untuk mengatakan bahawa boleh dilaksanakan. Ya. Ada yang kata macam-macam ni, siasat syariah tak benar. Tak apalah, itu boleh bincang lah. Saya nak sebut saja, kalau perbankan Islam boleh dilaksanakan, mengapa hudud tidak? Sama saja. Hudud ke perbankan Islam sama saja, sumbernya hukum juga, Quran dan Sunnah juga, ijma' dan qiyas juga. Apa yang tak bolehnya? Dan kalau kita boleh buat undang-undang keluarga, ya juga, ya berdasarkan kepada sumber-sumber yang sama, mengapa tidak hudud? Kalau federal tak nak buat, tak apa, susah sangat, tak apa, negeri dulu. Dan Kelantan nak buat, minta nak buat, banyak tahun dah nak buat. Apa yang disekatnya? Dan saya sekatan itu tidak sah, sebab enactment itu telah pun diluluskan oleh Kerajaan Negeri DUN Kelantan. Perdana Menteri Malaysia tidak ada kuasa untuk menyekat. Kita boleh ke mahkamah untuk mengenepikan apa itu, selamat datang Yang Hormat, ya, untuk mengenepikan sekatan itu, ya. Jadi ini, tapi yalah, kita fahamlah, kita akurlah, ya, mahkamah kita macam mana kan.